Dayang Mesra bagaikan raja. Forum remaja menjana ilmu, bahasa didaulat, warisan terjaga. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang dihormati. Pada hari yang ceria ini, kita akan membicarakan isu hangat pada masa kini, iaitu perubahan iklim. Adakah akan menjejaskan bekalan manusia? Dewasa ini, topik ini kian dibincangkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Persoalannya, sejauh manakah perubahan iklim yang berlaku pada hari ini akan menjejaskan bekalan makanan di Malaysia? Dan apakah kesan yang perlu kita hadapi akibat perubahan iklim dunia ini? Untuk pengetahuan semua, perubahan iklim merupakan perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti suhu, hujan dan angin yang terjadi dalam tempoh yang lama. Perubahan iklim ini juga berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pertanian dan perindustrian yang menyebabkan pemanasan global berlaku sehingga memberi kesan kepada sumber bekalan makanan. Baiklah, sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya ialah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi dalam bidang forum ini. Di sebelah kiri saya, ahli panel pertama, Saudara Rahimi. Selamat datang, saudara. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung hijau, Saudari Elizabeth. Selamat datang, saudara. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudara Fazli. Selamat datang, saudara. Baiklah, sebelum saya menyimpan lebih jauh, izinkan saya menunjukkan soalan yang pertama kepada Saudara Rahimi, iaitu sejauh manakah kebenaran yang menyatakan perubahan iklim ini mampu menjejaskan bekalan makanan manusia dalam konteks pertanian? Silakan, Saudara Rahimi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Moderator, Saudara Ishak, panelis kedua L, panelis ketiga Saudara Fazli. Okey, sejauh manakah kebenaran yang mengatakan perubahan iklim akan menjejaskan bekalan makanan? Okey, hari ini saya akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dalam konteks pertanian. Sejauh manakah perubahan iklim ini akan menjejaskan pertanian itu sendiri sebagai sumber makanan, umumnya sebagai manusia lah. Okey, pertamanya, menurut beberapa sarjana, mereka mengatakan bahawa perubahan iklim dunia mampu menjejaskan pengeluaran hasil tanaman makanan. Okay, menurut pandangan Food and Agriculture Organization 2008, mereka mengatakan bahawa perubahan iklim dijangka menjejaskan kedudukan keselamatan makanan dan taraf penduduk dunia, terutamanya mereka yang terlibat dalam sektor pertanian. So basically apa yang dia kata, Food and Organization ni kata perubahan iklim ni akan menjejaskan tanaman makanan dan petani itu sendirilah, dari segi taraf hidup petani itu sendiri. Hal ini kerana fenomena perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina turut akan memusnahkan pertanian makanan itu. Okey, berkenaan El Nino dan La Nina ini, nyatanya disokong oleh Rosenweg dan Iglesias 2001 di dalam bukunya yang bertajuk Climate Change and Extreme Weather Events, Implication for Food Production, Plants, Diseases and Pests. Mereka mengatakan bahawa perubahan iklim yang terhasil daripada fenomena El Nino dan La Nina berikutan pemanasan global mampu menjejaskan pengeluaran makanan. Seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, El Nino ni membawa maksud pemanasan suhu permukaan laut di lautan Pasifik. Akibat El Nino ini sendiri nanti akan mendatangkan kejadian seperti cuaca panas dan kemarau. Akibat daripada cuaca panas dan kemarau ni akan terjadinya kekurangan hujan, dan seterusnya akan mengakibatkan pertanian itu sendiri akan mengalami kekurangan air lah, sebab kekurangan hujan kan. Okey, La Nina ni pula penyejukan suhu permukaan air di lautan Pasifik. Okey, akibat daripada La Nina ni pula akan menjadikan cuaca lembap dan akan mendatangkan hujan yang berlebihan. So akibat daripada La Nina itu sendiri akan mendatangkan kesan buruk kepada pertanian dari segi hujan yang berlebihan, dan akibat daripada hujan berlebihan akan banjir lah, rosak dia punya kawasan pertanian itu sendiri. Okey, kalau kita nak kira dalam konteks Malaysia pula, senario yang melanda dunia ini turut dialami atau dirasai oleh negara kita Malaysia sendiri. Ini kerana perubahan iklim telah memberi impak ke atas pengeluaran makanan negara, khususnya penanaman padi. Kita sedia maklum negara kita penanaman utamanya padi kan, untuk makanan. So menurut
Campuri 2009 beliau menjangkakan bahawa pengeluaran padi di Malaysia akan mengalami kemerosotan rentetan berlakunya perubahan iklim. Masalah ini timbul kerana perubahan iklim akan menyebabkan bekalan air dan sumber-sumber lain merosot yang seterusnya akan menjejaskan tahap kesuburan tanah dan merebaknya serangan serangga perosak dan wabak penyakit. Itu menurut Campuri lah. Kalau kita nak kira daripada kajian empirikal yang lebih berbentuk statistik yang telah dijalankan oleh Abdul Kasim 2010 telah menggunakan simulasi komputer dan kaedah matematik untuk meramalkan hasil padi di Malaysia. Beliau mengatakan mendapati pengeluaran dijangka merosot 4.6% dan 6.1% daripada peningkatan suhu sebanyak 1 Celsius pada tahap kepekatan karbon dioksida sedia kala. Fenomena ini dijangka bakal menurunkan produktiviti pengeluaran beras negara sebanyak 34.8% per hektar pada 2060. Okey, justru berbalik pada soalan moderator tadi, jelaslah yang mengatakan perubahan iklim ini sememangnya benar mempengaruhi pengeluaran makanan manusia, menjejaskan bekalan manusia umumnya dan khususnya pertanian. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rahimi atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan kemerosotan sektor pertanian akibat perubahan iklim menyebabkan gangguan pada sesuatu sektor seterusnya menjejaskan bekalan makanan. Saya tertarik dengan pandangan beliau mengenai tahap penerimaan hujan akan menjejaskan sebuah sektor. Contohnya penerimaan terlalu banyak atau terlalu sedikit akan menjejaskan sektor tersebut. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Memang kita tidak menafikan bahawa perubahan iklim ini terjadi akibat aktiviti manusia. Sejauh manakah benarnya pernyataan ini? Bolehkah saudari Elizabeth mengemukakan pandangan saudari mengenai topik ini? Persilakan. Terima kasih. Okey, pada pendapat saya pula, sememangnya perubahan iklim ini akan menjejaskan bekalan makanan buat manusia. Perubahan iklim seperti suhu bumi meningkat yang disebabkan oleh aktiviti manusia ini, contohnya seperti aktiviti penyehutanan yang dilakukan secara besar-besaran, sudah pasti ianya akan menjejaskan bekalan makanan buat manusia. Okey, mengapa saya berkata sedemikian? Ini kerana apabila suhu bumi meningkat, ianya akan menjejaskan sektor pertanian. Ini kerana suhu yang tinggi boleh menjejaskan kualiti produk makanan itu sendiri. Okey, sebagai contohnya, seperti selain daripada padi yang merupakan makanan utama di Malaysia, tanaman seperti gandum dan jagung juga menghasilkan sumber utama makanan bagi dunia. Menurut Jabatan Pertanian, pengeluaran hasil tanaman yang tinggi sebenarnya memerlukan keadaan cuaca yang optimum. Maksudnya cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Okey. Namun jikalau suhu bumi telah meningkat dalam tempo yang lama, pastinya akan berlaku penurunan hasil tanaman bagi gandum dan jagung. Secara tidak langsung, ini akan mengganggu dari segi kestabilan dan keselamatan makanan tersebut, yang seterusnya akan membawa kepada masalah kelaparan dan kekurangan nutrisi bagi manusia. Itu merupakan poin saya yang pertama. Okey. Bagi yang kedua adalah perubahan iklim ini juga berlaku disebabkan oleh aktiviti, juga akan menyebabkan aktiviti penternakan terjejas. Contohnya apabila kemarau panjang berlaku dalam tempo yang agak lama juga, ianya akan menjejaskan sumber air dan aktiviti pembersihan kawasan peternakan haiwan ini sebenarnya akan sukar dilakukan dengan masalah kekurangan sumber air bersih. Ini karena jika kita menggunakan sumber air yang tidak bersih, ianya akan memudaratkan kesehatan bagi peternakan itu semua. Dan hal ini akan menyebabkan haiwan-haiwan tersebut akan mudah terdedah dengan patogen-patogen yang akan menjejaskan kualiti haiwan ternakan itu tersebut. Selain daripada menyukarkan kerja aktiviti-aktiviti pembersihan kawasan peternakan haiwan juga seperti manusia juga, haiwan memerlukan bekalan air yang cukup untuk meneruskan kehidupan seharian mereka.
Tetapi jikalau masalah kekurangan air ini berlaku, ianya boleh menjadi ancaman kepada ternakan. Jadi, macam mana ini boleh menjejaskan bekalan makanan buat manusia adalah jika masalah kekurangan air ini berlaku dalam tempo yang agak lama dan haiwan-haiwan itu tersebut kurang mendapat bekalan air, lama-kelamaan haiwan tersebut akan mati. Dan bila kuantiti haiwan itu tersebut semakin berkurangan, secara tidak langsung ini akan menjejaskan bekalan makanan buat manusia. Sekian daripada saya berikan kepada. Terima kasih kepada panel kita yang kedua atas pencerahan yang amat panas kita tadi. Sekarang sudah terang lagi bersudut bahawa perubahan iklim dunia pada hari ini akan menjejaskan bekalan makanan di Malaysia. Tidak lupakan juga aktiviti manusia pada era ini turut menjadi penyumbang utama kepada perubahan iklim dunia. Tetapi sebelum kita bercerita lebih lanjut, apa kata panel kita yang ketiga, Saudara Fazli, mengemukakan pandangan beliau mengenai sektor perikanan yang terjejas disebabkan oleh perubahan iklim dan apakah kesannya kepada bekalan makanan. Silakan Saudara. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadikan forum pada hari ini. Okay, menjawab soalan yang diutarakan, saya ingin bercerita tentang sumber perikanan yang terjejas disebabkan perubahan iklim. Okey, seperti yang kita tahu, perubahan iklim telah menyebabkan ribut kencang dan hujan lebat di lautan. Oleh itu, nelayan tidak dapat turun ke laut. Maka sumber makanan laut seperti ikan, udang, soton dan ketak akan berkurangan. Permintaan daripada penduduk yang tinggi menyebabkan harga sumber laut yang ada akan meningkat. Memetik petikan sinar harian 2027 bulan 3 2008 yang bertajuk Nelayan Resah Hasil Kurang. Menurut seorang nelayan yang ditemui, Salahuddin Sulung, yang berusia 53 tahun, yang sudah 40 tahun menjadi nelayan, menyatakan bahawa tangkapan udang berkurangan menjelang musim tengkujuh. Hanya 3 hingga 4 kilo sehari berbanding musim-musim biasa yang dia dapat kutip sehingga 20 kilo sehari. Hal demikian kerana musim tengkujuh mereka boleh pergi ke laut, tetapi hasil yang didapati berkurang. Beliau yang ditemani anak lelakinya Luqman 18 tahun berkata, disebabkan kekurangan hasil laut yang diperolehi, pendapatan mereka juga berkurang. Menurut seorang nelayan lain, Awang Muhammad 60 tahun, pendapatan terjejas nelayan seterusnya memberikan tekanan kepada mereka yang tidak mendapat bantuan sara hidup nelayan dan keistimewaan yang disediakan yang tidak semua orang dapat. Ingin saya tegaskan di sini bahawa sumber perikanan itu terjejas disebabkan perubahan iklim kerana nelayan tidak dapat turun ke laut, dan disebabkan itu sumber yang ada tu semakin menipis. Okey, isi yang kedua ingin saya utarakan adalah disebabkan oleh pemanasan global ini berlaku kemarau. Kemarau ini memberi kesan kepada pertinakan ikan air tawar, iaitu aquaculture seperti ikan patin, ikan keli, ikan talipia. Ikan-ikan ini yang dibela di dalam kolam akan mati disebabkan kekurangan air semasa berlakunya kemarau. Pengusaha kolam-kolam akan mengalami kerugian. Memetik laporan Beach Online Rabu 6 Mac 2019, Gua Musa, peternak ikan kolam di Kampung Lepan Jaya bakal berdepan kerugian sehingga 500,000 sekiranya kemarau berpanjangan. Okey, Maknawi Hussein 60 tahun yang menternak 100,000 pelbagai jenis ikan kolam buntu memikirkan cara untuk mengatasi masalah air kolam ikan yang semakin kering. Air di semua 8 kolam ikan susut 0 hingga 0.5 meter sejak kemarau panjang berlaku sebulan yang lalu. Hal demikian merugikan beliau kerana beliau bimbang jika keadaan ini berterusan akan menyebabkan 9,000 ikan kelah miliknya akan mati.
Selain kelah, beliau juga menternak 40,000 ikan talipia, 30,000 patin dan 20,000 tongsang. Okey, seperti yang kita tahu, selain ikan, peternakan kolam ini juga ada menternak udang harimau seperti di Penarik, Terengganu dan Kerpan di Kedah. Berbeza pula di Temerloh. Keadaan kemarau merisaukan dan merusingkan peternakan ikan dalam sangkar di sepanjang Sungai Pahang. Pengusaha bimbang kejadian sangkar ikan tersadai ekoran fenomena El Nino 2000 yang berlaku pada 2015 berulang. Pengusaha yang ditemui iaitu Hafiz Halim, 33 tahun dari kampung Teluk Ira menyatakan paras air Sungai Pahang kian semakin cetek dan hanya tinggal 0.2 meter menyebabkan ada sangkar ikan sudah mula terkena pasir di dasar sungai. Hal demikian menyebabkan banyak ikan-ikan yang telah mati. Seterusnya pengusaha lain berpendapat iaitu Muhammad Kamarul Zaman Dali, 45 tahun, berkata beliau mengalami kerugian hampir 20,000 hingga ketika musim kemarau 4 tahun lalu apabila lebih 5,000 ikan patin yang diternak dalam 3 sangkar miliknya mati selepas ia tersadai di atas pasir. Okey, jelaslah di sini bahawa kemarau yang berlaku telah menyebabkan peternakan ikan kolam aquaculture mengalami kerugian dan sumber ikan yang ada tidak mampu menampung permintaan daripada penduduk. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir pada hari ini serta menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Di sini dapat saya simpulkan bahawa perubahan iklim menjejaskan sumber makanan manusia daripada pelbagai aspek dan sektor. Contohnya pertanian, penternakan dan perikanan. Oleh itu, akibat daripada kejadian perubahan iklim yang berlaku ini telah menyebabkan impak kepada bekalan makanan yang berkurangan. Semua agensi yang bertanggungjawab harus telah memainkan peranan dalam memastikan sumber bekalan makanan yang merosot saban tahun dapat diatasi. Peternak dan nelayan harus diberikan intensif agar dapat menangani masalah ini. Seterusnya, semua pihak hendaklah cakna dan prihatin serta mencari alternatif agar kelestarian bekalan makanan di Malaysia kekal berpanjangan. Diharapkan forum yang diadakan pada hari ini memberi ilmu dan kesedaran kepada kita semua. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan dapat sesuatu dari forum kali ini kerana isu ini amat penting demi kelestarian generasi ini dan generasi akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panelis-panelis kita yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam menjadikan forum pada hari ini. Terima kasih buat saudara Rahimi yang datang dari Kampar Perak. Terima kasih buat saudari Elizabeth yang diterbangkan khas dari Keningau, Sabah. Dan terima kasih juga buat saudara Fazli dari negeri indah Terengganu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.